أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Samad atas jemputan pada pagi ini dan juga guru besar SK Desa Petaling. Betul Ustaz dan juga barisan pentadbir, guru-guru, pihak ABG, ayah ibu dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Untuk tuan-tuan dan perempuan, saya juga pagi ini selain daripada saya ceramah Google Meet di SK Desa Petaling, saya juga buat live FB pada pagi ini insya-Allah. Dan saya meraihkan sahabat-sahabat di FB saya, Bakhtiar Fitri Abdul Hamid. Terima kasih banyak-banyak yang menonton pada pagi ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, InsyaAllah pada pagi ini kita akan buat satu sesi talk ataupun ceramah parenting. Aku membesarkan seorang khalifah. Okay, so saya minta kepada semua anak-anak, ibu ayah di SK Desa Petaling yang ramai join dalam kita punya group pada pagi ini, termasuk juga sahabat-sahabat saya di FB, mudah-mudahan dapat tekan butang share untuk kita share video kita pada pagi ini insya-Allah. Hari ini hari Jumaat yang sangat barakah. Okay, antara kerja awal yang boleh kita buat pada pagi ni, kita menonton majlis ilmu pada pagi ni, subhanallah. Tonton majlis ilmu dan kita kongsikan video ini kepada semua orang agar ramai orang yang dapat manfaatnya insya-Allah. Bahkan kata Nabi SAW, antara pahala yang sangat besar adalah pahala menuntut ilmu. Kata Nabi SAW ni, siapa yang mencari ilmu ni kan untuk nak memperbaiki ataupun nak memperelokkan dirinya, khairul lahu min ibadati sanah, kata Nabi, lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Ini kelebihan para penuntut ilmu, Nabi kata kan. Ini sebablah kita usaha pada pagi ni, selain daripada kita menonton, kita sharekan video ini agar ramai orang yang dapat menonton, dapat ilmu pada pagi ni insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada pagi ni lebih kurang 1 jam kita nak bercerita, berbincang mengenai apa yang sepatutnya kita buat pada pagi ni, hari Jumaat ni. Okey, terutamanya antara hubungan kita dengan Allah dan juga dengan anak-anak. Dan jangan lupa hari ni hari Jumaat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang disunatkan kita ni pakai wangi-wangi. Walaupun ada setengah negeri yang solat Jumaat tak dapat dibuat lagi, di Selangor contohnya tak boleh nak buat lagi kan. Semalam di wilayah alhamdulillah dah dapat dah perkenan daripada pemerintah dah bagi izin untuk boleh solat Jumaat pada hari ni. Selangor masih lagi belum. So hari ni kita banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala angkat pandemik COVID-19 dari muka bumi ini dan kita semua dapat ibadah sama-sama di Masjid Surau. Okey, dan hari Jumaat ni juga kata Nabi, hari yang kata Nabi sekiranya orang beriman itu berdoa, Allah akan kabulkan doa dia. Nabi sebut dalam hadis. Okey, yang ni dah dengar kot suara saya kot Boleh Ustaz dengar suara Alright, baik. Tuan-tuan dan perempuan, baik, kita sebut lagi sekali Nabi sebut. Okey tuan-tuan, sebelum tu saya nak tengok juga ni sahabat-sahabat kita ni, tuan-tuan dan perempuan. Kita punya ceramah hari ini di jemputan oleh SK Desa Petaling. Dan saya nak tengok ni mak ayah dan juga anak-anak, berapa ramai yang ada dalam kita punya ceramah program pada pagi ni. Saya minta kepada anak-anak, mak ayah, guru-guru yang ada bersama dalam Google Meet pada pagi ni, tolong komen dekat ruang komen. Siapa yang hadir pada pagi ni nak check attendance ni Ustaz, dia kena tulis nombor 1. Okey, minta kepada mak ayah, anak-anak, guru-guru SK Desa Petaling pada ruang komen tulis nombor 1. Okey, yang dekat FB saya tak tulis pun tak apa. Okey,
Tuan-tuan cuba tulis. Yang hadir pada pagi ni tulis nombor 1. Tulis 111. Nak cek kedatangan ni. Ada ke tak ada anak-anak ni? Takut tak bangun tidur lagi anak-anak. Mak ayahnya ada ke tidak ni? Okey, tak ada lagi yang komen ni. Tulis nombor 1. Sebab kita nak tengok siapa yang hadir pada pagi ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut dalam hadis, hari Jumaat ni kata Nabi, hari yang siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan makbulkan doa dia. So hari ni jangan lepaskan peluang untuk berdoa. Okay, dan antara doa yang Nabi sebut dalam hadis, doa yang tidak ada hijab untuk sampai kepada Allah Ta'ala, antaranya doa ayah ibu kepada anak-anak. Ayah ibu, saya teringat tau. Saya ingat, lama dah, 5-6 tahun lepas lah. Saya berbual dengan seorang ibu. Dia juga seorang guru, ibu ni. Okay, dah pencen dah cikgu ni dah. Tapi pencen muda dah, umur 52 dah pencen dah. Dia mengajar dekat Ampang. Waktu saya borak-borak dengan cikgu ni, sebab dia akan nikah lah, saya mengikak sebab dah berumur sikit daripada saya kan. Saya tanya akak ni, dia ada 3 orang anak. Okay, akak ni ada 3 orang anak perempuan. Ketiga-tiga anak perempuan dia, subhanallah, penghafaz Al-Quran. Allahu Akbar. Dia tak ada anak lelaki, tapi dia ada anak perempuan. Ketiga-tiga anaknya penghafaz Quran. Subhanallah. Okay. Dan baru-baru ni tahun lepas, anak sulung dia dah belajar dekat UIA ke belum habis tahun akhir gitulah. Berkahwin, kahwin pula dapat juga suami penghafaz Quran. Subhanallah. Anaknya ambil bidang sains kebanyakannya. 2 orang ambil sains, 1 tu ambil bidang agama. Okay, so anak dia sains sosial pun ada. Kan nak ceritanya, 3 anak perempuan penghafaz Quran dan semuanya berjaya. Saya tanya akak ni, apa antara amalan yang akak buat yang boleh jadi, yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala ni makbulkan permohonan akak? Dia kata, Ustaz, yang jadi, yang Allah Ta'ala makbulkan permintaan saya, nakkan anak saya 3 ni penghafaz Quran, mungkinlah dia kata, saya ni tak pernah berhenti berdoa. Sampaikan saya ni Ustaz, dia kata, saya ni berdoa sambil-sambil tengok TV, saya doa. Sambil-sambil tengok TV doa. Doa dalam keadaan disebut sebagai unconscious mind. Dalam keadaan tak sedar dia berdoa. Tengah makan tu dekat hati berdoa. Tengok TV dekat hati tu berdoa. Maknanya setiap masa dia berdoa. Dan apa antara doa ibu ni? Ya Allah, jadikan 3 anak perempuan aku ni, ya Allah, hafaz Quran. Jadikan anak aku 3 perempuan ni, ya Allah, hafaz Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau doa lepas sembahyang, doa qiyamul lail, doa hari Jumaat yang spesifik ni, insya-Allah Allah makbulkan. Doa yang sambil-sambil pun Allah Ta'ala makbulkan. Itu sambil-sambil dia berdoa tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat saya di FB, clear ke suara saya semua? Clear tak suara saya di FB? Audio dan juga visual. Kalau clear, tuan-tuan beritahu berada dekat mana. Macam Nur Naura disebut apa, Kepan Kedah clear, cantik. Okay, yang lain lah. Ustaz ni sahabat-sahabat kita di SK Desa Petaling, ni pun yang menonton kita ni pun mengata juga datangnya ni. Okay, dapat juga berkongsi ilmu. Tanya kepada SK Desa Petaling yang anjurkan ceramah yang begitu baik ni. Terima kasih banyak kepada guru besar, kepada penitia pendidikan Islam dan juga PIBG yang buat program begitu baik ni. Tanya. Okay, sambil SK Desa Petaling dapat, sahabat-sahabat saya dekat FB pun dapat. Okay, boleh tulis dekat situ. Clear tak clear kat kawasan tuan-tuan dan perempuan. Okay, Puan Nurul Huda di Sungai Siput Perak clear, Alhamdulillah. Orang Perak pun dengar ni Ustaz. Okay, merata ni insya-Allah. Okay, jangan lupa tolong sharekan video kita ini. Tajuk kita, Aku Membesarkan Seorang Khalifah. Okay, pendidikan anak-anak lebih kurang. Seulang balik tuan-tuan dan puan mak ayah yang menonton pada hari ini. Kak ni dia kata dekat saya, Ustaz, sambil-sambil saya tengok TV, saya dekat hati doa, Ya Allah, tolong jadikan anak aku, Ya Allah, hafaz Quran. Tuan-tuan dan puan, apatah lagi hari ni hari Jumaat. Tolong kita semua orang berdoa pada Allah Ta'ala. Cumanya, ni cumanya. Okay. Oh, ada pula pelajar saya, pelajar Cina ni menonton ni Ustaz. Bekas pelajar saya.
Chan Wei Hao. Lama tak jumpa Daigo. Daigo ni apalah bahasa Cina ni, dia kata. Dan mudahan dapat hidayah Chan Wei Hao ni. Bekas pelajar saya, budak Cina ni, insya-Allah. Dia menonton pula ceramah pada pagi ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut tuan-tuan dan puan, pada pagi Jumaat ni kan, banyakkan berdoa. Cumanya saya sebut apa tadi? Bila kita nak berdoa, tolong jaga adab tu elok. Walaupun sambil-sambil berdoa. Okey, apatah lagi kalau spesifik kita berdoa. Doa lepas mayang katakan. Doa lepas baca Quran. Doa lepas solat duha pagi ni nanti. Tuan-tuan, pastikan yang pertama bila kita nak berdoa pada Allah Ta'ala, satu, mulakan dengan memuja-muji Allah Ta'ala. Mesti, Alhamdulillah, Ya Allah. Sebut je nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Latif, Ya Allah, Ya Allah. Apatah lagi kalau doa spesifik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala. Segala pujian bagimu, Ya Allah. Sebab Allah sangat suka kepada pujian. Puji Allah Ta'ala. Dan sunat juga pada hari Jumaat, selawat atas Nabi. Banyak-banyak selawat dekat Nabi. Okey, puji Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang menjadi penyebab tersekat, terhijab doa kita kepada Allah Ta'ala, antara sebabnya dosa. Dalam satu hadis, Nabi pernah bercerita. Seorang lelaki pakaiannya kusut masai, berdebu, rambutnya berdebu. Angkat tangan doa pada Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, doa pada Allah. Sedangkan kata Nabi, makan benda haram, buat benda haram, tak makbul doa dia. Dan tuan, dalam keadaan doa mak bapak ni makbul, pastikan jangan ada benda yang boleh menghijab doa kita sampai kepada Allah Ta'ala. Antaranya apa? Doa. Antaranya apa? Dosa-dosa kita dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kena clear. Pagi tadi dalam kereta sebelum saya datang kat sini, saya dengar motivasi pagi oleh kekanda saya, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. So sebulan ni Ustaz Jafri berceramah ataupun bagi slot motivasi pagi 7.30 pagi dekat Radio Ikim. Dia cerita apa? Tentang pandemik COVID-19 ni. Juga antara sebab Allah Ta'ala turunkan musibah kepada kita adalah disebabkan dosa-dosa kita. Ustaz Jafri bawa satu kisah yang berlaku zaman Nabi Musa AS. Cerita kemarau, hujan tak turun. Hujan tak turun, kemarau yang panjang, panas, ke bulu orang semua. Akhir sekali dipanggil semua penduduk. Turun dekat kawasan Tanah Lapang. Dia kata dekat penduduk, mungkinlah disebabkan Allah Ta'ala ni timpa musibah kepada kita. Dalam ramai-ramai kita ini, masih ada lagi orang yang melakukan dosa. Masih lagi ada orang yang tidak berhenti melakukan dosa. Dengan sebab dosa yang dia buat itu menyebabkan Allah Ta'ala turunkan musibah, dan Allah Ta'ala tak selesaikan musibah tu sampai sekarang. Tuan-tuan dan perempuan, lalu dikatakan kepada penduduk tempat tu, siapa yang berdosa ini tadi, tolong keluar daripada perhimpunan ni, supaya Allah Ta'ala turunkan hujan, supaya Allah Ta'ala jauhkan kita, elakkan kita daripada musibah, angkat musibah ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam ramai-ramai yang dengar, yang datang pada hari itu, ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki, subhanallah, lelaki ni dia terasa tersentak dekat hatinya, subhanallah. Tersentak dekat hati dia. Allahu Akbar. Ni sahabat saya dah doa ni, Dr. Azlan. Assalamualaikum, Ustaz bakal jutawan. Amin, amin. Nanti kejap lagi saya minta tuan-tuan doakan untuk saya pula. Okey, Dr. Azlan Tuan-tuan dan perempuan, lelaki ni dia terasa dia tersentak. Subhanallah, tersentak kat hati dia. Mungkin Nabi Musa duk cakap dekat aku ni. Sebab aku ni, dalam hati dia kata apa? Aku tak berhenti buat dosa selama 40 tahun. Tak berhenti. Dia buat dosa kerja dia. Dosa yang tak berhenti-berhenti dia buat dosa. Mungkin dengan sebab dosa aku ni, Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Tapi nak keluar daripada perhimpunan ni kan nampak pula. Orang akan tahu aku pula yang buat dosa tu. Muslimin muslimat, apa yang dia buat? Dalam hatinya, subhanallah, dia istighfar kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun dosa aku, Ya Allah. Aku janji aku taubat, Ya Allah. Aku tak nak lagi buat dosa, Ya Allah. Aku tak nak dah, Ya Allah. Aku tak nak dah musibah ni dengan sebab aku, Ya Allah.
yang aku buat dekat muka bumi ni menyebabkan penduduk dekat tempat ni kena tempiasnya, ya Allah. Allah turunkan musibah sebab dosa aku ni, ya Allah. Ya Allah, demi Allah, hari ini, ya Allah, aku taubat sungguh-sungguh kepada Engkau, ya Allah. Aku tak nak lagi buat dosa. Tuan-tuan, muslimat, dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya ibu sekalian. Tak lama lepas tu, subhanallah, hujan turun. Hujan turun. Masa tu penduduk kata apa? Mungkinlah dia pun bertanya kepada Nabi Musa. Tiba-tiba hujan turun ni. Tadi panas kering kontang, hujan turun. Kata Nabi Musa, mungkin dalam kalangan kita ini ada orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, lantas Allah Ta'ala terima taubat dia dan Allah makbulkan doa kita semua. Hujan turun dengan lebat. Itu sebab tuan-tuan muslimat, pada pagi Jumaat yang sangat mulia barakah ini, antara amalan yang jangan tinggal pada pagi ini sebagai mak bapak terutamanya, satu, berdoa untuk anak-anak masing-masing. Seperti mana doa kakak tu tadi. Walaupun sambil-sambil doa, sambil tengok TV, subhanallah, mulutnya, hati tak habis-habis minta pada Allah, ya Allah, jadikan anakku seorang hafizah, ya Allah. Tiga-tiga anak jadi penghafaz Quran, subhanallah. Subhanallah. Tapi saya sebut apa tadi, sebelum berdoa, istighfar pada Allah Ta'ala. Minta ampunlah kepada Allah. Yang menjadi hijab, yang mungkin doa kita tak sampai kepada Allah. Kita duk ngadu lah, duk lah mengeluh, duk katalah dekat cikgu, duk katalah dekat semua orang, anak aku degil lah. Google Meet buat dekat sekolah, kat rumah ni pun Google Classroom tak buat-buat, payah betul lah anak aku ni kan. Maklumlah cikgu kan. Jadi mak bapak jadi cikgu dekat rumah, maklumlah nak menyuruhnya pula, ya Allah, berperang. Satu kampung dengar suara mak bapak tu. Jiran sebelah rumah sampai kenal dah nama anak tu. Kenal dah anak tu, Mat. Jiran sebelah rumah dah kenal, oh nama anak sebelah ni Mat rupanya. Depan pun kenal, dah tentu dah diorang kenal kan. Ini satu kampung, satu perumahan tu kenal dah. Inilah anak kita kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, tuan-tuan muslimin muslimat, doa tak ampun. Yang kadang-kadang doa tak makbul tu sebab apa? Sebab dosa kita dengan Allah. Sedangkan kata Nabi, doa mak bapak kepada anak-anak tidak ada hijab untuk sampai kepada Allah. Tetapi sebab dosa mak bapak kepada Allah, menghijab doa tu sampai kepada Allah. So hari ni tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Jumaat ni, antara homework yang saya nak sebut buat diri saya dan kita semua, terutamanya mak ayah, banyakkan minta ampun kepada Allah. Istighfar ini sebaik-baik minta doa kepada Allah. Selain daripada pengampunan Allah Ta'ala, istighfar juga adalah satu doa kepada Allah agar Allah makbulkan permintaan kita. Minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Kemudian selawat. Dan doa ni satu hal juga. Bila doa kepada Allah, tuan-tuan dan perempuan, kita doa spesifik. Khusus untuk anak kita ni. Kalau kita kata anak lah. Okay? Contoh macam tuan-tuan kan. Macam saya nak anak saya lah. Ya Allah, kau jadikan anak aku, ya Allah, penghafaz Al-Quran. Jadikan anak aku, ya Allah, seorang doktor contohnya. Doa tu spesifik. Nak anak jadi apa? Allah maha mengetahui apa yang kita minta. Dia tahu apa duduk dekat hati kita. Tapi selebihnya kesungguhan kita. Kita nak anak kita jadi apa? Itu sebab bila angkat tangan doa pada Allah. Kan? Itu sebab doa ni jangan pula, oh tak boleh nak share ke? Allahu Akbar. Dekat FB saya tak boleh nak share. Tak apalah. Nak keluar dulu daripada apa namanya ni, share dekat saya punya wall saya. Okay, tak apa. Okay, sebab saya tengah live ni tak boleh nak stop. Dekat FB tak boleh nak share. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, doa hari ni kita doa spesifik. Hari ni doa spesifik. Tuan guru kami almarhum Ustaz Harundin, almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin, sewaktu saya belajar di Darul Syifa grup yang ke-16, kata Ustaz Harundin, ni saya ijazahkan ilmu yang saya dapat daripada almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin buat mak ayah, guru-guru dan kita semua. Apa antara amalan dia kata, kalau kita ni nak betul-betul Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita, dia kata buat solat hajat 12 rakaat. Ni tolong sesiapa buat nota ni. Dekat ruang komen tulis dekat ruang nota biar orang dapat manfaat dia. Minta sesiapa yang boleh Puan Nurul Ariana contohnya kan. Oh, sahabat saya Ustaz Azhar Hibni daripada Sarawak yang menonton pada hari ni, Jabatan Agama Islam Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong tulis dekat ruang nota amalan ataupun
apakah cara bagaimana Allah Ta'ala nak makbulkan permintaan kita. Dia kata apa? Solat hajat 12 rakaat. Okey. Solat hajat 12 rakaat dengan 6 kali salam. Maknanya solat hajat buat 2 rakaat. Dengan satu niat. 12 rakaat untuk satu niat saja. Contohnya Ustaz Samad, contoh semua rakan-rakan, guru-guru dan juga penonton. Dari malam tadi saya tulis dekat FB saya. Sampailah ke pagi ni. Doa saya minta dekat semua orang. Daripada mak saya, daripada semua orang. Saya tahu doa mak saya makbul. Daripada semua orang, dekat FB saya tulis. Saya kata dekat semua orang, tolong doakan saya jadi jutawan tahun ni. Tahun ni saya jadi jutawan. Spesifik saya minta doa. Allah, Ustaz doakan Ustaz. Amin, 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 amin. Tuan-tuan doakan saya, tuan-tuan. Okey. Doakan saya untuk saya jadi jutawan tahun ni. Untuk pengetahuan Ustaz lah. Selain daripada saya buat training, waktu yang sama, tahun ni saya dah start buat produk saya sendiri. Apa produk saya tu? Saya buat perfume. Okey, siapa nak tahu pasal perfume, boleh tengok FB saya, Bakhtiar Fitri Abdul Hamid. InsyaAllah Ustaz. Dia nyambil ni nama ni kan. Promote nyambil dengan mak ayah dekat sekolah SK Desa Petaling. Okey, dan insya-Allah dalam minggu depan pula saya bawa kurma dari Madinah. Kurma Ajwa Aliyah. So siapa yang nak ambil kurma dengan saya, nak beli, insya-Allah tunggu je saya buat iklan dekat FB saya. Saya sebut apa tadi? Buat solat hajat 12 rakaat, 6 salam, 1 hajat. 12 rakaat, 6 salam, 1 hajat. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, masa saya pergi Mekah Madinah. Benda ni memang selalu saya buat. Saya dah banyak kali, beberapa kali pergi Mekah Madinah ni. Bila saya pergi Raudhah, saya semai dekat Masjidil Haram, inilah benda yang saya buat. Datang awal pukul 3 pagi, lepas kita buat solat sunat tahiyatul masjid, saya akan mulakan dengan tahajud, lepas tu solat hajat ni. Solat hajat ni tuan-tuan muslimin muslimat, saya buat 12 rakaat. Dan setiap kali saya pergi, yang latest saya pergi 2020 bulan 2 tahun lepas. Memang saya spesifik minta pada Allah, ya Allah, kau jadikan aku jutawan, ya Allah. Jutawan ni bukan untuk kita, tak. Jutawan ni untuk orang ramai. Kita boleh bantu orang, kita boleh tolong orang, kita boleh berdakwah. Tak bergantung kepada sumbangan orang. Duit tu kita niatkan infak aku untuk orang, untuk ummah, untuk masyarakat. Termasuk juga saya terlibat dengan Al-Azhar Care, satu NGO sukarelawan yang bagi bantuan kepada seluruh rakyat Malaysia di Malaysia, Sabah Sarawak. Kami pergi minggu lepas, pergi ke Johor hantar bantuan. Sebelum tu 2 minggu berturut-turut hantar bantuan dekat Pahang. Setiap pagi ni Ustaz, tim kami buat masak-masak. Hari ni, hari Sabtu stop, pagi ni buat lagi. Masak-masak dan kami bagi masakan makanan tengah hari tu pada semua frontliner. Hospital, balai polis askar semua. Termasuk juga sesiapa yang kami bagi semua sekali. Itulah kayanya untuk nak bantu orang, sebenarnya gitu je. Saya spesifik, saya minta, ya Allah, aku nak jadi jutawan tahun ni, ya Allah. Aku berniaga, aku nak tolong orang ni, ya Allah. Itu sebab ramai aja stokis yang saya buat untuk nak jual barang saya ni, supaya Allah Ta'ala dapatkan mereka ni juga jadi jutawan yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut doa spesifik. Buat 12 rakaat, 6 salam, 1 hajat. 12 rakaat, 6 salam, 1 hajat. Maknanya buat 2 rakaat. Okey. Dan setiap kali pada sujud yang terakhir, setiap rakaat, sujud yang terakhir, doa yang sama je. Ya Allah, aku nak jadi jutawan, ya Allah. Kalau anak pula, spesifik. Kalau anak tu degil, susah nak dengar cakap, ya Allah, jadikan anakku anak yang baik, ya Allah. Akhlak yang baik, spesifik. Anak ada UPSR tahun ni, ya Allah, jadikan anak aku dapat 6A UPSR, ya Allah. Ya Allah, ni nak SPM pula ni, anak kita nak SPM ni. Berapa hari lagi nak SPM? Ya Allah, bagikan anakku berjaya SPM, ya Allah. Tenang hati, ya Allah. Ilhamkan dengan jawapan yang baik-baik, ya Allah. Spesifik doa. Yang ada masalah kewangan, ya Allah, kau limpahkan rezeki buat kami, ya Allah. Spesifik sebut rezeki itu, ya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, biar spesifik. Apatah lagi doa kita buat anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, baru semalam saya buka dekat saya punya message DM, dekat Instagram saya, ada orang message saya, Ustaz. Bukan dekat Instagram, dekat page FB saya. Ada orang message saya, dia kata, Ustaz, saya tahu doa pada mak bapak
Kan doa pada mak bapak, Allah maghfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah, dan dosa kedua ibu bapa aku ya Allah, dan rahmatilah mak bapak aku ya Allah seperti mana ayah ibu merahmati kami sewaktu kami kecil. Tuan-tuan dan perempuan, orang ni yang mesej saya ni, dia tanya saya, Ustaz, boleh tak saya doa setakat ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah? Boleh tak saya doa, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah, dan ampunkan dosa mak bapak aku ya Allah? Setakat tu je. Saya tak nak doa pun, ya Allah rahmatilah mak bapak aku seperti mana dia menjaga aku sewaktu kecil. Yang tu saya tak nak doa. Terkejut saya Ustaz, terkejut saya. Kenapa dia kata dia tak nak doa macam itu? Dia cuma nak doa, Allah maghfir lana dzunubana wali walidina. Ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkan dosa mak bapak aku. Setakat tu. Dia tak nak berdoa agar Allah Ta'ala merahmati mak bapak seperti mana mak bapak jaga dia masa kecil. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak doa supaya Allah Ta'ala ni jaga mak bapak saya seperti mana mak bapak jaga saya masa kecil? Sebab masa saya kecil, Ustaz, mak bapak saya tak jaga saya, dia kata. Allahu Akbar. Dia simpan lama tu, Ustaz. Anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, ni orang ni dia simpan lama. Mak tak jaga saya, bapak tak jaga saya, orang lain jaga saya. Siap pula masa kecil-kecil tu saya dimaki lah, dia kata. Dan sekali saya duduk dengan orang lain, dihina. Macam mana nak boleh saya ni nak berdoa untuk mak bapak saya supaya Allah Ta'ala merahmati mak bapak saya? Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan, dia pelik-pelik tu soalan orang tanya saya ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya pun kata dekat dia lah, dia meluahkan Ustaz kan, sebab dia merasai kita ni, saya cakap kita ni, kita boleh kata sabar, redha, kita boleh cakap, tapi bahu yang memikul ni lebih berat daripada mata yang memandang. Berat dia pikul, lama dia simpan benda ni. Lepas tu dia kata bila anak dah besar, anak dah kerja, dia kata barulah mak tu datang nak minta duit, nak minta ni. Masa kecil orang lain jaga saya Ustaz, dia kata. Saya tak nafikan jasa mak saya lahirkan saya. Allah jadikan mak saya ni sebagai tempat untuk saya lahir. Mak bapak saya sebagai sebab untuk saya lahir. Saya tak nafikan. Tapi dia tak jaga saya Ustaz. Caci maki saya lah sekali, saya duduk kat orang lain. Bila saya dah besar, dah kerja gini Ustaz, barulah saya buat nak minta duit, minta itu, minta ini. Siapa nak bagi siapa tak terasa. Boleh tak Ustaz saya tak nak doa untuk dia? Doa supaya Allah Ta'ala jaga dia seperti menjaga semasa kecil. Tuan-tuan, benda ni subhanallah banyak berlaku dalam masyarakat sebenarnya. Saya pun kata dekat orang ni tadi, ginilah puan, saya kata, saya faham apa yang puan rasa. Nak kata sabar, puan dah lama sabar. Nak kata redha, puan dah lama redha. Puan dah lama dah hadap benda ni. Dah lama dah hadap. Macam kita lah Ustaz, kan kita banyak nasihat orang kan, sabar, redha, pap sekali kena kat bahu kita, kena kat kita. Orang berkata, sabar, redha. Aku dah habis sabar dah pun kan. Aku dah habis redha dah pun kan. Ya Allah. Kita dah habis dah. Apa yang kau cakap ni aku dah rasa dah. Aku dah habis sabar dah. Ini dah habis sabar aku. Cuma saya kata dekat mak ni, saya kata apa dekat puan ni. Puan ginilah puan. Saya faham itu hak puan sebenarnya nak kata apa. Sebab puan yang merasai tentang kesakitan tu. Dia rasa sakit hati dia sangat. Orang kata sakit fizikal ni okey lagi nampak. Tapi kalau sakit hati ni dalaman ni subhanallah, jangan main-main. Sakit fizikal ni kita rasa sakit dia. Aksiden patah nampak patah. Tapi kalau hati ni cedera, hati ni luka, tak nampak Ustaz. Bila tak nampak ni kan, dia perlukan satu solution yang sangat mujarab supaya dapat dirawat hati tu. Allahu Akbar. Kan? Nak bagi rawat hati tu. Itu sebab kita ni, sesiapa yang ada masalah, tolong rawat hati tu cepat-cepat. Antaranya apa? Macam 2 hari lepas kami forum dengan DJ Pian dan dengan Ustaz Hakim yang serantau Muslim Abang Nasir daripada Darul Ta'lim. Tajuknya ubat hati. Antara ubat hati ni tuan-tuan dan perempuan, saya kata dekat mak ni kan, saya faham perasaan puan, saya kata tak apa puan, banyak-banyak istighfar. Satu memang kena zikir pada Allah Ta'ala, nak bagi lembut hati. Baca Quran, qiyamul lail, dan antaranya mesti bercampur dengan orang-orang soleh. Dapatkan ilmu daripada orang soleh, bagaimana cara kita nak rawat hati itu tadi.
Mungkinlah kalau kita nak WhatsApp orang, orang belum tentu lagi boleh jawab kan. Ustaz-ustaz ni kan sibuk. Cuma saya ni rajin lah juga Ustaz. Saya ni rajin jugalah melayan orang dekat Facebook dan juga Instagram. Mana-mana soalan yang saya rasa saya nak jawab, saya jawab lah. Yang saya rasa urgent untuk dijawab. Cumanya kadang-kadang kalau saya tak jawab, saya minta maaf lah. Cuma saya kata yang ni saya jawab. Dapatkan ilmu, campur dengan orang soleh. Saya kata dekat puan ni, puan ginilah puan. Saya faham apa yang puan rasa. Saya faham apa yang puan dah hadapi selama ni, selama bertahun-tahun. Cuma saya kata puan doa jugalah puan. Sebab doa tu spesifik daripada Al-Quran. Doa tu spesifik daripada Al-Quran. Daripada surah Al-Isra diceritakan tentang doa tu. Kan? Doa supaya Allah Ta'ala jaga mak bapak kita seperti mana mak bapak jaga kita masa kecil. Nak ubah doa tu susah, tak boleh. Sebab doa tu spesifik daripada Al-Quran. Kena baca. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Memang kena baca. Cumanya puan, sebenarnya doa yang kita baca untuk mak bapak kita tu tadi, sebenarnya doa tu untuk kita juga. Doa tu untuk kita juga. Kalau kita doakan untuk mak bapak kita, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, doa yang sama juga kita akan dapat daripada anak kita. Tapi kalau kita hijabkan doa kita kepada mak bapak kita, anak-anak juga akan sekat doa untuk kita. Itu sebab saya kata dekat mak ni tadi, puan, tak apalah puan, puan terasa macam mana pun tetap juga berdoa. Sebab doa tu akan kembali kepada puan. Kembali kepada puan. Anak satu hari nanti akan berdoa untuk kita. Allahu Akbar. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila nak sampai kepada martabat sabar dan juga redha dalam kehidupan ni tuan-tuan dan puan, ini benda ni termasuk juga saya ni. Saya bercakap juga untuk diri saya. Saya pun banyak sangat ujian. Saya juga banyak sangat dugaan oleh Allah Ta'ala. Terlampau banyak. Semua orang ada ujian dugaan. Tapi nak boleh hadap benda ni dengan tenang, memang kena ada redha, memang kena ada sabar. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, antara orang yang utama, yang terawal masuk ke syurga, siapa antaranya? Orang yang redha dan sabar dengan kejahatan orang kepada diri dia. Orang buat jahat dekat dia, dia sabar dan redha, bahkan dia berdoa pula untuk kebaikan orang tu. Susah tak nak buat? Memang susah. Siapa yang dah kena ujian begini, dia buat kebaikan pada orang. Kita buat kebaikan pada orang, tapi orang tak balas dengan kebaikan. Bahkan orang burukkan kita. Orang buat jahat pula dengan kita. Tapi dia masih sabar, redha dan berdoa, Allah bagi hidayah kepada dia. Kata Nabi, inilah orang yang utama yang masuk syurga tanpa dihisap. Bila dia sampai dekat depan pintu syurga, malaikat tanya dia, apa kelebihan kau? Nak ke mana ni? Nak ke syurga. Kita kata kita nak ke syurga. Macam mana boleh ke syurga tanpa dihisap? Bercerita kelompok ini, kami sewaktu di dunia kami diuji dengan dugaan yang sangat berat. Orang aniaya kami, orang buat jahat dengan kami, tapi kami memaafkan dia. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi untuk orang yang sebegini syurga. Saya kata dekat akak tu, itulah puan, saya kata doalah. Sebab kalau bukan doa tu untuk mak bapak sekalipun, doa tu untuk kita. Satu hari nanti anak akan berdoa juga untuk kita. Tuan-tuan muslim-muslimat, apatah lagi saya sebut hari Jumaat, hari yang sangat barakah, hari yang sangat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala makbulkan doa kita bermula dari semalam lepas maghrib sampailah nak terbit matahari hari ni. Doa tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tak dapat sembahyang Jumaat, tapi sunnah Jumaat tetap juga berjalan. Pakai wangi-wangi. Itu sebab kena beli minyak wangi saya. Sebab minyak wangi tu apa pun, minyak wangi kan wangi kan. Wangi. Ramai orang suka. Jangan lupa pergi dekat FB saya nanti ya. Ni yang sama-sama ceramah dengan saya ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Nabi kata kan, antara hadiah yang Nabi tak pernah tolak adalah minyak wangi. Sebab itulah sunnah bagi hadiah dan sunnah terima hadiah. Jangan minta hadiah daripada saya. Dengan saya kena beli hadiah-hadiah dekat orang. So cikgu-cikgu SK Desa Petaling, mak bapak, anak-anak belikan minyak wangi bagi hadiah. Sebab tu sunnah. Nak jadi agent, jadi stokis pun boleh, tak ada masalah. Ni nyambil lah namanya. Tak ada perempuan muslimin-muslimat. Sebut tadi ni hijab. Dan inilah amalan mak bapak untuk membesarkan seorang khalifah. Ini antara amalan utama. Sama-sama saya bercerita ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini juga amalan.
dan jangan putus-putus untuk berdoa. Antara kelemahan kita hamba Allah Ta'ala ni, kita cepat sangat putus asa berdoa. Kita nak hari ni doa, hari ni juga dapat. Please lah. Kita bukan main komputer tau. Komputer pun kadang-kadang hang. Tak dapat juga. Tuan-tuan, muslimin muslimat, saya teringat makcik saya sebut. Dia ni bekas matron. Matron ni dia nurse, atas lagi pada nurse dekat hospital. Dia dah pencen dah. Dia cerita pasal baby, anak-anak lah, budak baru lahir. Dia katakan budak baru lahir ni, dia boleh rasakan orang yang memegang dia tu peluk dengan ikhlas ataupun tidak. Budak baru lahir, bayi yang kita dukung tu kan, dia boleh rasa. Dia belum ada lagi akal untuk berfikir. Otak dia ada, akal fikir tak ada. Belum memayis, tetapi dia boleh ada rasa. Rasa yang orang ni peluk dia ikhlas ke suka tak suka. Kadang-kadang tu mak bapak pegang pun budak tu menangis. Tiba-tiba datang seorang ni pegang, senyap. Kadang-kadang ada doktor tu datang, senyap. Dia kata kat saya, Pak Pati Abah, dia kata, kenapa? Sebab budak ni ada naluri perasaan dia. Perasaan dia apa? Dia tahu yang memegang ni lembut ke, ikhlas ke tak ikhlas, menghentak ke, marah ke, dia tahu. Itu sebab dia kata dengan anak ni kena ikhlas. Sebab Allah datangkan naluri perasaan suka sayang pada orang yang memegang, orang yang menyayangi dia. Itu anak tau. Bayi yang belum ada akal, ada perasaan. Ini kan Allah yang mencipta perasaan. Allah yang mencipta hati. Allah yang mencipta perasaan. Allah lebih tahu ikhlas tak ikhlas kita berdoa. Putus asa tak putus asa kita berdoa pada Allah. Allah offer kepada kita, "Ud'uni fastajib lakum." Kau minta daripada aku makbulkan permintaan. Lagi-lagi hari Jumaat, mak bapak mintalah apa pun pada Allah Ta'ala. Tapi dalam minta-minta tu, tolong muhasabah diri kita. Muhasabah tentang dosa kita. Ni kadang-kadang kita cepat sangat putus asa. Tak larat dosa, lantaklah nak jadi apa, jadilah. Tu ayat putus asa tu, jangan. Jangan terkeluar ayat putus asa. Kalau terlepas sekalipun dekat mulut, istighfar, astaghfirullahalazim. Kenapa aku ni, ya Allah? Kadang-kadang marah kan, terlepas cakap. Alah, benda ni semua mak bapak macam tu. Saya pun kadang-kadang terlepas cakap. Ikut korang lah nak jadi apa kan? Dah malah yang nak cakap dah. Malah mak nak cakap. Terlepas cakap. Tapi hati kita taklah kata macam tu. Saja nak bagi gerun anak ni. Jangan putus asa doa. Jangan putus asa. Okay? Cumanya jangan kita ini campur tangan tentang urusan Allah nak memakbulkan doa. Tu jangan campur tangan. Soal makbul tak makbul, itu hak Allah Ta'ala. Itu hak Allah Ta'ala. Doa aja. Apa sahaja tak makbul, apa sahaja tak makbul. Tak doa cara ni, buat cara ni pula doa. Tuan-tuan, muslimin muslimat, saya banyak sebut tentang diri saya. Kita ni kena banyak buat amal. Jangan buat satu amal je. Cukuplah kerja cari nafkah dah habis. Cukuplah sembahyang 5 waktu, itu pun kadang-kadang lambat. Cukuplah dah sempurna. No, jangan. Buat amal tu banyak-banyak. Saya bagi contoh. Nolong orang contohnya. Kan dalam kita punya grup Google, grup WhatsApp kita kan, mak bapak kan. Dalam grup kita tu mungkin ada anak yatim. Dalam grup kita tu mungkin ada orang susah. Apa kata kita ni kan, mak bapak dalam grup WhatsApp sekolah anak kita ni, mana-mana anak yang susah kita bantu. Banyak bantu orang tau. Jangan berhenti amalan dengan sembahyang 5 waktu, tambah dengan solat duha kejap lagi. Pagi baca Al-Kahfi, perbanyakkan. Banyak sedekah, banyak selawat, banyak baca Quran. Bila banyak amalan, kita takkan tahu daripada semua amalan-amalan ni tadi, mana satu amalan yang Allah Ta'ala angkat untuk Allah makbulkan doa kita. Kita tak tahu. Tapi kalau satu saja kita punya kunci amalan kita, kunci doa kita satu, kalau ini tak makbul, mana lagi kunci doa kita? Itu sebab kita kena pelbagaikan amalan supaya Allah Ta'ala dengan semua amalan tadi akan menjadi sebab Allah angkat doa kita. Benda itulah juga yang saya buat, tuan-tuan dan puan-puan. Buat semua amal yang ikut kemampuan kita. Benda wajib kita buat, benda sunat kita tambah. Sebab kita tak tahu mana satu
amalan kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Buat je semua. Dan jangan campur tangan. Kenapa Allah tak makbulkan doa aku? Soal makbul tak makbul itu hak Allah Ta'ala. Jangan campur tangan. Jangan campur tangan. Kenapa tu? Sebab Allah gantungkan lagi makbul doa kita tu adalah sebab kat situ. Tapi percayalah cakap saya, semua permintaan hamba kepada Allah, semua Allah Ta'ala layan. Semua Allah Ta'ala layan. Bezanya apa? Layanan Allah Ta'ala itu berbeza-beza pada sesetengah hamba. Takkan sama. Setengah hamba ni Allah Ta'ala bagi dekat dunia, makbulkan dekat dunia. Kenapa? Mungkin ada amalan yang Allah Ta'ala angkat. Ada orang ni dah nak mati baru makbul doa dia. Macam kita lah dulu, daripada kita kecil sampai ke besar, mak bapak doakan kita. Ya Allah, jadikan anakku soleh. Mak bapak doakan kita kan. Umur berapa kita berubah, Ustaz? Umur 40, 50 baru berubah. Punya sabar mak bapak berdoa untuk kita. Berhenti tak mak bapak doa? Tak berhenti. Walaupun itulah anak yang mencuri, itulah anak yang melawan. Subhanallah. Ini pengalaman kita kan. Allah bagi hidayah pada kita umur 40, 50. Barulah jejak kaki kat surau masjid. Barulah sembahyang jemaah tu tetap. Barulah sembahyang waktu tu cukup. Berhenti tak mak bapak? Tak berhenti. Itu sebab jangan campur tangan soal Allah nak makbulkan bila. Saya sebut apa tadi tuan-tuan dan puan-puan? Allah melayan semua doa manusia hambanya. Bezanya apa? Allah makbulkan, Allah layan dengan cara berbeza-beza. Ada dekat dunia, ada dapat dekat akhirat. Tapi percayalah, semua doa-doa kita dekat dunia yang Allah Ta'ala makbulkan, Allah himpunkan di akhirat dengan gunung-gunung pahala. Kita pada hari kiamat, di padang mahsyar berjalan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita nampak dekat tepi-tepi tu gunung-gunung emas pahala. Gunung-gunung pahala, emas. Dikatakan kepada kita, itulah semua pahala engkau. Ya Allah, apa yang kau buat sampai banyak begitu pahala? Itulah disebabkan, itulah kumpulnya doa-doa sewaktu dekat dunia yang tak makbul, Allah gantikan dengan pahala di akhirat. Sampaikan kata ulama, kalau begitulah pahala boleh terkumpul pada hari kiamat. Ya Allah, kau jangan makbulkan doa aku dekat dunia, ya Allah. Kau simpan dekat akhirat dengan gunung-gunung pahala. Itu layanan Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut apa tadi? Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti didik anak kita. Sebab kita tak tahu, mungkin selepas kita mati anak berubah. Macam kita kan, lepas mak bapak meninggal dunia, barulah kita berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita terakhir saya untuk jangan berputus asa sebagai mak bapak. Ingat balik kisah Nabi SAW. Kisah Nabi berdakwah dengan pakcik Nabi Abu Talib. Tuan-tuan, semua orang tahu kisah Abu Talib dengan Nabi SAW. Nabi lahir, umur Nabi lahir, Nabi dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sampai umur Nabi 4-5 tahun. Lepas tu barulah ibu Nabi Aminah jaga Nabi. Ada riwayat kata 4 tahun, ada riwayat kata 5 tahun. Bermula 5 tahun barulah Aminah ibu Nabi jaga Nabi. Sampai tak lama, setahun lebih je. Lepas tu ibu Nabi meninggal dunia. Aminah meninggal dunia sewaktu umur Nabi 6 tahun. Lepas tu Datuk Nabi jaga 2 tahun je. Umur Nabi 8 tahun, Datuk Nabi meninggal dunia. Bermula umur Nabi 8 tahun. Sampai Nabi remaja, kanak-kanak remaja, Nabi berkahwin. Sampai Nabi berkahwin, sampai itulah Abu Talib menjaga Nabi SAW. Tuan-tuan, dengan mata kepala Abu Talib melihat Nabi berdakwah. Abu Talib tahu apa yang Ali anaknya buat dengan Nabi. Abu Talib berdiskusi dengan Nabi. Ni kenapa ni Muhammad? Kenapa dakwah? Kenapa? Nabi cerita satu-satu dengan pakcik Nabi. Macam dah bapak. Memang Nabi anggap seperti bapak Nabi dah. Sebab dia menjaga Nabi sejak kecil. Abu Talib kata apa dekat Nabi Muhammad? Buatlah apa kau nak buat Muhammad. Buatlah. Berdakwahlah Muhammad. Aku akan menjaga keselamatan engkau Muhammad. Bila Abu Talib keluar perkataan, dia akan jaga, dia akan beri keselamatan kepada Nabi SAW. Tenang hati Nabi. Seluruh Bani Hashim memberi keselamatan kepada Nabi sebab Abu Talib ketuanya yang bagi keselamatan dekat Nabi. Melainkan seorang je yang tak nak bagi keselamatan. Siapa? Itulah Abu Lahab, pakcik Nabi. Itulah seorang perangai. Senang cerita dalam keluarga kita ni dengan ustaz kan, kita kena ingat orang kata dalam satu tandan pisang tu akan ada yang buruk yang busuk kan.
benda ni juga berlaku dalam keluarga Nabi sebagai pendidikan kepada kita bagaimana Nabi menangani masalah ni sebenarnya. Tu dia bukan kita kena ingat Nabi pun pakcik Nabi pun tak Islam. Tak. Allah nak beritahu dekat kita bagaimana Nabi mendidik. Tuan-tuan, ikut logik akal tuan-tuan, Abu Talib yang duduk serumah dengan Nabi, yang nampak pergerakan Nabi, dakwah Nabi, ikut logik Abu Talib senang nak masuk Islam, mudah nak masuk Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat, sewaktu Abu Talib nazak, Allah nak cabut nyawa dia, Nabi berada di sisi Abu Talib. Abu Lahab pun ada. Nabi kata dekat Abu Talib, pakcik, ucaplah 2 kalimah syahadah pakcik. Sebutlah kalimah syahadah pakcik. Setidak-tidaknya pakcik, aku ni pakcik, saya ni saya ni ada hak nak minta syafaat daripada Allah untuk engkau pakcik. Ada hujah aku di hadapan Allah. Tolonglah mengucap 2 kalimah syahadah pakcik. Pakcik syahadah je pakcik, masuk Islam pakcik, ada hujah. Saya di hadapan Allah nak minta pakcik dapat syafaat masuk ke syurga. Abu Lahab duduk sebelah. Abu Talib, kau nak tinggalkan ke agama nenek moyang kita? Dia racun lagi. Tuan-tuan, Nabi pujuk lagi pakcik Nabi. Bapak kita tak masuk Islam, tak sedih ke Nabi? Nabi sangat sedih. Nabi pujuk. Nabi doa lagi, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, akhirnya Allah mengajar kepada kita, yahdillahu linurihi may yasha. Dialah Allah yang bagi petunjuk kepada manusia. Maknanya petunjuk ni milik Allah. Allah yang bagi petunjuk pada kita. Nabi berada sebelah Abu Talib sekalipun, Nabi tak mampu nak bagi hidayah. Hidayah tu milik Allah, bukan hidayah tu milik kita. Tetapi yang boleh kita buat, mak bapak, kita didik anak kita seperti mana Nabi berdakwah dengan pakcik Nabi. Tuan-tuan, cuba tengok Nabi berdakwah dengan pakcik Nabi. Sampai nazak pun Nabi masih lagi berdakwah. Ini anak kita baru darjah 2, darjah 3. Baru umur 10 tahun, baru tingkatan 3, tingkatan 4, 5. Dah menyampah dah ustaz, letih dah saya ustaz. Nabi sampai hujung nyawa Abu Talib masih lagi berdakwah. Pakcik, mengucaplah pakcik. Tuan-tuan, Allah tak izinkan Abu Talib mati tidak memeluk Islam. Itu pun tuan-tuan dan puan, Nabi doa kepada Allah, ya Allah. Kata Nabi, selagi mana Allah tak halang aku berdoa untuk orang bukan Islam, Nabi kata, ya Allah, kau ampunkan dosa pakcik aku Abu Talib, ya Allah, dan masukkan dia ke syurga. Barulah turun ayat Al-Quran yang melarang Nabi dan juga umat Islam berdoa keberkatan rahmat untuk orang yang bukan Islam selepas kematian dia. Orang bukan Islam sebelum dia mati, ya Allah rahmati dia, ya Allah bagi dia hidayah. Itu boleh kita doakan. Lepas dia mati, terputus dah rahmat tu, melainkan dia masuk Islam. Saya nak tekankan tuan-tuan dan perempuan, Nabi pun tidak putus asa berdakwah sampai akhir hayat. Sampai dah meninggal dunia pun Abu Talib masih lagi berdoa. Cuma terhenti doa sebab Abu Talib mati telah memeluk Islam. Ini kan lagi anak kita yang Islam. Anak kita yang Islam. Tuan-tuan, jangan berhenti doa, jangan berhenti didik anak kita. Selebihnya, gantung tawakal kita kepada Allah. Gantung tawakal kita kepada Allah. Agar Allah Ta'ala ini memakbulkan permintaan kita dan Allah Ta'ala ini melayan permohonan kita. Tapi kalau tak dapat kat dunia, kat akhirat Allah Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya doakan untuk kita semua agar Allah Ta'ala ini, hari ini hari Jumaat kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ini mengampunkan dosa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa mak bapak kita, merahmati mak ayah kita, jadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah. Tuan-tuan dan puan, guru-guru pula, guru-guru yang istiqamah, guru-guru yang Allah Ta'ala ganjari dengan jalan yang lebih besar sebab didik anak-anak kita, mudah-mudahan. Amin. Allah Ta'ala permudahkan urusan guru, anak-anak cikgu semua, ustaz-ustazah semua dan juga mak ayah semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, saya doakan juga tuan-tuan dan perempuan agar semua sekali dilimpahkan rezeki, dimurahkan rezeki, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan, permudahkan urusan kita, makbulkan permintaan kita. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya minta doa kepada tuan-tuan dan perempuan untuk doakan saya juga ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan agar saya menjadi jutawan tahun ni, mudah-mudahan. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ustaz dan juga semua warga SK Desa Petaling dan juga sahabat-sahabat saya di FB, mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah. Okey, yang di FB jangan lupa tolong sharekan video ini kepada semua orang agar ramai orang yang dapat manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Samad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.